صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي رأسي نورا وفي يدي نورا وفي رجلي نورا. اللهم أعطني نورا. Lembaga pengurusi masjid, imam, para pegawai masjid, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas limpah rahmat masih lagi diberi nafas oleh Allah Ta'ala untuk kita berada di rumah beliau menunaikan salat pada maghrib secara berjemaah. Semoga kita terus istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir hayat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah buat semua perkara ni ada rahmat. Tadi siang, sekarang malam, Allah kurniakan, Allah dah aturkan. Jadi kita sebagai hamba wajib aku dengan ketentuan Allah. Dan setiap ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Dan setiap yang berlaku semua percaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita perlu ingat jangan sampai kita lari daripada matlamat kita yang sebenarnya, iaitu menuju ke jalan akhirat, iaitu memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan menuju ke situ. Kerana apa? Kerana syurga lah tempat terakhir kita. Dan siapa yang berada dalam syurga, kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni syurga dengan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizin. Dan penghuni surga itu adalah orang yang mendapat keuntungan daripada Allah. Kan? Ada orang Allah beri dia kekayaan atas dunia, tetapi belum tentu dia selamat di akhirat kelak. Ada orang hari ini Allah bagi dia kemiskinan atas dunia, tidak mustahil di akhirat kelak dia berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ia patuh dan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi kita bicara malam ni itu berkaitan dengan kitab Salikin yang berkaitan dengan faslu fi wajhi tadrij ilal irsyad, iaitu suatu fasal yang menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita perlu ingat i'tiqad kita apa? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang lari pada ahli sunnah wal jamaah, maka dia tidak akan selamat. Ini kita kena ingat. Selain daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka semuanya akan sesat. Boleh faham? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman manusia ini akan berpecah kepada 73 golongan. Kan? 72 golongan semuanya ahli neraka. Yang masuk syurga ialah
satu je, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini kita perlu ingat. Semua orang Islam. Hari ni ustaz cerita ni orang Islam. Orang kafir tu kita tolak tepi dah. Tak boleh buat apa dah. Kan, walaupun Allah bagi dia bagaimana istimewa pun atas dunia, apa dia nak Allah bagi? Kenapa Allah bagi? Adakah kerana Allah sayang? Kita perlu ingat, kekayaan, pangkat, darjat dan sebagainya itu adalah ujian Allah, bukannya darjat yang kita dapat. Kita perlu ingat. Sebab ini akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat kelak. Ini kita perlu ingat. Sebab tu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah satu-satunya i'tiqad yang benar. Ketahuilah olehmu bahawasanya kanak-kanak itu permulaan kejiannya itu iaitu menerima bagi i'tiqad yang benar dengan tiada berkehendak pada dalil dan burhan. Apa dia burhan? Ada budak dia tak tengok pun dari sudut dalil. Bahawasanya kanak-kanak ni pada permulaannya, macam kita zaman kecil-kecil, apa yang tok guru kita ajar, ibu bapa kita ajar, kan, iaitu kejadian, kita mula menerima kejadian ini bagi i'tiqad yang benar. Kita kena terima i'tiqad yang benar, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dengan tiada berkehendak pada dalil dan burhan. Apa dia burhan? Dalil ni kita tahulah, dalil Quran, kan. Burhan ni maknanya hujah. Ada orang dia nak berhujah dalam bab i'tiqad. Dia rasa dia pakai pemikiran akal dia. Boleh tak? Boleh pakai hujah akal? Tak boleh. Sebab ini adalah perkara akal saja. Ilmu Allah dia berkait dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat. Ini kita perlu faham. Jadi maka segera kita ajari kanak-kanak itu dengan i'tiqad yang tersebut. Kita ajar anak-anak cucu kita ke arah jalan yang i'tiqad yang benar. Maka barulah Allah Ta'ala memperlihatkan keadaan yang benar kepada kita. Iaitu yang diterjemah daripada akidah siapa? Iaitu Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka ni, Imam Ghazali tak ada siapa boleh tikai. Salah satu 4 mazhab yang dipegang oleh i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita perlu ingat, kan, walaupun hari ini bermacam-macam pandangan, kritikan dan sebagainya, tapi sampai hari ini tak ada siapa lagi berani cabar 4 mazhab, kan, kerana ini diakui oleh seluruh ulama muktabar. Kita perlu ingat. Bila kita pegang ini, kita akan selamat. Hingga menghafazkan kanak-kanak itu akan dia, dan sentiasa kita suruh akan dia mengulangkan akan dia hingga faham ia akan perkara sedemikian. Maksud i'tiqad yang kita suruh anak kita hafal, kan. Bila kita hafal, maka itulah keadaannya, kan. Ini kita perlu faham. Di dalam hatinya, duduk dalam hatinya. Kenapa hati? Kerana hati itulah perkara dalaman, hak lain itu luar, kan. Seperti yang kita tiada berkehendak kepada dalil dan burhan, tak perlu pada dalil dan juga hujah. Dan jangan kita ajari kanak-kanak akan ilmu usuluddin, yakni ilmu i'tiqad yang membanyakkan akan perkataan dalil dan hujah. Kita tak boleh ajar anak kita i'tiqad ni berkaitan dengan dalil dengan hujah. Kenapa? Akal mereka masih lagi belum tercapai. InsyaAllah ni kita perlu faham.
bahawasanya akal kanak-kanak tak sama macam akal kita. Jadi kita ajar benda hak mudah biar dia faham bahawasanya Allah itu benar, Allah itu esa, kan? Allah itu tempat kita memohon pertolongan, kan? Semua tu kita ajar dia benda-benda yang mudah untuk pemikiran mereka. Bila kita ajar perkara ni, maka Allah Ta'ala kanak-kanak sendiri akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia, dan dia akan selamat di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi perkara inilah kita kena melihat semua faktor, barulah Allah Ta'ala menyayangi diri kita dan sebagai ketua keluarga. Dan soal jawab seperti yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang di bawah angin. Kita berhujah dengan orang-orang yang macam orang duduk bawah angin dan sebagainya, yang tiada mengambil daripada guru yang baik, melainkan jikalau sangat hajat kepadanya, seperti ada ia syak akan iktikadnya itu, dan tiada hilang syaknya itu melainkan dengan belajar dalil. Barulah dia selamat. Apa pun kita perlu berguru. Ilmu kita kena guru. Siapa tak guru, maka gurunya adalah syaitan. Waliyasbillah. Sebab tu kita kena dengar apa yang tok-tok guru ajar, maka barulah kita akan selamat. Okey. Ada soalan agak ni sebelum start pergi lebih jauh. Bab-bab i'tiqad. Kalau tuan ada soalan nak tanya dan sebagainya, boleh tanya. Kan? Sebab hujah ni akal saja. Allah Ta'ala cipta kita ni ada apa dia? Ada 4. Yang pertama hati. Apa kaitan hati dengan kita? Iaitu iman. Yang kedua ialah roh, amalan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga ialah iaitu nafsu kita. Iaitu bila nafsu kita berada paling kurang nafsul mutmainnah, baru kita dikategori orang yang dijamin ahli syurga. Yang keempat baru akal, baru boleh pakai akal. Bila kita pakai akal dulu, akhirnya rosak. Kan? Kebanyakan orang hari ini dia melihat kepada akalnya, pendapat peribadi dia, kan? Hujah pemikirannya, maka ini adalah sesat. Ini dari sudut ilmu tasawuf, insya-Allah. Okey. Dan jangan membanyakkan perkataan yang lebih daripada hajatnya. Itu kerana membanyakkan yang demikian itu tiada dituntut bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala itu. Tetapi jikalau didatangkan oleh orang yang akan syubhah dalam i'tiqad, atau didatangkan oleh orang yang akan i'tiqad, iaitu orang yang ahli bid'ah, seperti i'tiqad orang Mu'tazilah ataupun Jabariyah dan sebagainya. Ini orang yang sesat. Orang i'tiqad Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah ni orang yang sesat. Apa dia Qadariyah ni? Tuan tahu tak? Qadariyah ni sebenarnya ditubuh di atas dasar dipanggil kudrat. Kudrat Allah Ta'ala. Kan? Golongan ini dia berfikiran bahawa semua perbuatan manusia ni sama ada baik buruk, semuanya itu adalah datang daripada usaha ikhtiar manusia. Semua manusia. Ini kita kena faham. Bagi dia semua manusia buat. Ini i'tiqad orang yang rosak. Lepas tu kita perlu memahami apakah i'tiqad Qadariyah. Dan tidak ada hubung kait dengan kuasa Allah. Tak ada. Pengasas mazhab ni
iaitu orang yang bernama Ma'bad bin Khalid. Orang ini berada di negara Arab zaman dahulu. Kan? Mazhab ini lahir di Basrah oleh sebab pertikaian umat Islam tentang persoalan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini banyak berlaku. Nama mazhab ni pun diambil daripada Al-Qadar. Itu sebenarnya. Boleh faham? Itu maksud i'tiqad qadariyah. Banyaklah. Dan i'tiqad ini dia pegang pada apa? Dia lebih kepada pertama manusia bebas melakukan sesuatu mengikut kemahuan dan kesannya adalah daripada manusia. Tetapi dengan kudrat yang diberikan Allah kepada manusia. Ini dahsyat. Dia bebas. Dia boleh buat ikut suka hati dia. Yang kedua ialah percaya Allah tidak membuat apa-apa takdir kepada manusia. Dia percaya Allah tak buat apa-apa. I'tikad ini tidak tepat kerana setiap perbuatan manusia kebanyakan tidak dicapai, di mana jika manusia itu berkuasa mestilah tiada yang sakit. Hidup, kemiskinan, sesara sebagainya, faham ini adalah melampau sama sekali. Tak boleh pakai. Ini kita perlu faham. Semua diri dia semua. Yang kedua, i'tikad Jabariyah. I'tikad Jabariyah ini berasal daripada perkataan Al-Jabrun yang bermaksud gagah. Dia gagah, kuat. Muncul di Kufah di zaman pemerintahan Umayyah oleh seorang lelaki yang bernama Jaham bin Safwan dari orang Khurasan. Mazhab ini beriktikad bahawa manusia itu dipaksa dan digagah oleh Allah Ta'ala. Semua benda yang berlaku Allah buat. Manusia tak ada sikit pun. Kita tak ada ikhtiar pun. Kan? Apa berlaku biar semua Allah. Ini bahaya. Kan? Kita tak payah usaha, tak payah ikhtiar. Semua serah pada Allah. Ini salah. Kita perlu ikhtiar, berusaha, barulah kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul. Kalau tidak habis. Tak faham. Itu kita benar. Syurga neraka tidak kekal, kerana yang kekal pada zat mereka ialah Allah Ta'ala sahaja. Syurga pun tak kekal, yang kekal Allah. Ini bahaya. Yang kedua, kitab Allah baru. Kitab Allah ni baru je. Ni rosak. Golongan yang ketiga ni ialah Allah tidak dapat dilihat pada hari akhirat kelak. Dia kata Allah ni tak dapat dilihat di akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Allah sendiri kata semua ni Allah buat dengan ciptaan dia sesuatu. Dan penyakit yang ketiga ialah i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah ni berasal pada i'tizal yang bermaksud mengasing diri dari puak-puak yang lahir semasa kurun kedua hijrah, diasas oleh seorang yang bernama Wasim bin Ibn Atta, yang keluar daripada halaqah Imam Hasan Al-Basri. Ini orang sesak. Ini zaman-zaman selepas Khulafaur Rasyidin ni tu lah. Batu mereka ni lahir pada ni. Batu kita sekarang ni lagi haru biru. Kan? Sebab tu banyak sangat. Sekarang ni kita tengok macam-macam. Islam ni dikategori macam-macam. Di Malaysia pun ada berapa? Kan? Ada Syiahnya, ada Qadianinya, ada apa lagi? Kan? Wahabinya, kan? Macam-macam. Ini nama baru. Sebab tu Nabi kata banyak, 73 golongan lah. Kan? Yang masuk surga hanya satu, iaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah, ahlu itu maknanya Ahlullah.
kita berpegang pada Al-Quran. Sunnah itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pegang hadis Nabi. Tak percaya hadis Nabi, salah satu rukun akidah kita lari, iaitu dipanggil rukun nubuwat. Percaya pada Nabi dan Rasul. Siapa tak percaya Nabi, habis. Kan? Orang Kristian dia percaya kat Nabi Isa, Nabi Muhammad dia tak percaya. Ini rosak. Itu dia punca. Kan? Jadi kita kena faham perkara ni. Jadi orang-orang Mu'tazilah ni, orang-orang yang apa? Dianggap perkara masalah dosa besar. Orang yang laku dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, akan tapi mereka berada di satu tempat di antara dua tempat, iaitu dipanggil manzilah atau manzilataini. Atas dasar tersebut mereka menubuhkan mazhab baru. Ini hak bahaya. Iaitu pertama, 5 prinsip mereka ialah at-tauhid, al-adli, al-wa'd, yang janji baik dan buruk. Satu tempat di antara dua tempat, kan? Dan al-amru bil ma'ruf. Ni prinsip pertama, iaitu tauhid, iaitu menafikan Allah Ta'ala, sifat azali Allah, mengatakan semua sifat Allah itu baru. Allahu Akbar. Dia tak percaya. Ini golongan yang sesat. Menafikan Allah Ta'ala itu, kalamullah itu, Quran itu juga baru. Tak percaya Quran ni baru. Allah tidak dapat dilihat dari hari akhirat. Ini golongan yang dahsyat. Ini sudah sudut tauhid. Dari sudut adli pula, manusia bertanggungjawab di atas perbuatan mereka, dan Allah tidak mencipta perbuatan manusia sama ada baik atau buruk. Jadi kita tolaklah benda-benda ini. Semua ni golongan orang-orang yang sesat. Ustaz tak nak ulah panjang-panjang. Jadi itu semua prinsip orang-orang yang rosak. Jadi kita kena pegang bahawasanya Allah Ta'ala buat semua ni, kan? Kita kena pegang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa dia wal jamaah? Wal jamaah ni mana pemimpin, ulama-ulama yang paling ramai, keputusan majlis fatwa wajib diakur. Kalau Malaysia pakai fatwa mazhab Syafi'i, maka semua orang Malaysia kena pakai Syafi'i. Faham? Tak boleh nak ikut suka hati nak pakai Hanafi atau sebagainya. Tapi tak salah, mazhab Hanafi tak salah. Jangan kita kata salah. Contoh orang pergi di Mekah, berjumpa pertemuan macam-macam mazhab ada. Macam sekarang orang ada berkumpul. Maka mereka ini berpegang semua boleh ikut. Mazhab Syafi'i ke, Ghazali ke, Hambali ke, Hanafi, semua boleh ikut. Tak ada masalah. Cuma ya, tu kita kena faham. Cuma di Malaysia kita pegang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, boleh faham. Ada soalan sekarang ni sebelum start lagi tajuk lain? Ada? Saya nak tanya ada? Kalau ada boleh tanya. Okey. Atau berkata, kenapa i'tiqad tuan? Akidah ni penting tuan. Akidah ni kita tak perlu buat, tapi kita perlu pegang. Solat kita kena buat, betul? Kita solat, kita wajib laksanakan. Puasa kena buat, bayar zakat kena buat, pergi haji kena buat, kan? Tapi i'tiqad tak perlu buat, cuma perlu berpegang. Sila akidah keempat-empat hal lain semua Allah Ta'ala. Ini kita kena faham. Ya, solat kita tak diterima, puasa kita tak diterima, zakat kita tak diterima, pergi haji pun tak terima kalau akidah kita rosak. Ini kena faham, kan? Sebab tu kita perlu
tekankan dalam bab akidah dalam hidup kita. Kan? Bila akidah kita mantap, tak ada siapa boleh halang kita. Maknanya prinsip pegangan kita akan sentiasa kuat dalam diri kita. Itu penting. Kan? InsyaAllah. Okey, kita pergi pasal yang kedua, iaitu pasal yang menyatakan makna iman dan Islam. Apa dia iman? Makna iman itu ialah pada lughah iaitu ibarat daripada tasdik, iaitu membenarkan akan barang yang didatangkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala, dan tempat tasdik itu di dalam hati, manakala lidah itu jemuh padanya. Maknanya kita letak pegangan dalam diri kita, kan? Berprinsip, maknanya kalau bahasa Melayu kita hari ini, kan? Maknanya kita didatangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ni kekasih Allah, tak ada siapa boleh petikar dia, kan? Siapa petikar Rasulullah, habis, tak boleh buat apa. Sebab tu siapa tak percaya pada Nabi, rosak akidahnya. Tak mau pakai hadis Nabi. Contohnya, salat. Ada dalam Quran cara-cara salat? Tidak ada, kan? Tapi kita salat ni berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Itu makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Sebab tu kita perlu ikut dia. Sebab tu kita nak salat ni kena jagalah, kan? Pertama sekali pakaian kita. Kalau kita nak sembah Allah, takkan kita pakai selekeh. Kalau boleh, pakailah pakaian yang agak sopan, yang terbaik kalau boleh, kan? Itu paling baik lah. Kecuali kita musafir, tak boleh elak. Yang penting bersih. Itu paling penting. Jangan sampai pakaian itu kotor. Itu semua kita perlu jaga. Barulah salat kita itu diterima oleh Allah SWT. Semalam Ustaz pergi muzakarah, berkaitan dengan perbincangan ulama-ulama di bawah negeri Selangor, di Kuala Selangor semalam, kan? Apa yang dibincang dalam bab tu ialah salah satunya ialah kenapa hari ini, kan, orang pelajar-pelajar sekolah-sekolah agama hari ini tapi akhirnya tidak pergi ke masjid ataupun surau untuk salat, kan? Kalau kita ikut kajian perbincangan semalam, Ustaz Hadir mengatakan setiap guru, contohlah tahun 2000 yang lalu, kan, daripada tahun 2000 sampai sekarang 18 tahun, betul tak? Daripada 18 tahun ni, kalau kita fikir agak-agak apa dah berlaku, kan? Budak umur 7 tahun sekolah rendah campur 18 dah 25 tahun, betul? 25 tahun sekarang, kenapa masih tak ada orang nak jadi imam di surau atau masjid? Contoh, kan, yang kita muzakarah semalam. Salah satu pembicaraan yang kami bincang semalam ialah kerana disebabkan waktu itu kita tidak, orang yang mengajar itu sendiri tidak ada ruh dalam ilmunya, kan? Contohnya, dia ajar orang tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Itu salah satunya. Akhirnya pelajar-pelajar ni dia akan kurang kepada perkaranya. Sebab tu setiap apa kita belajar, sebenarnya tuan-tuan ni lebih baik banding ustaz ni, kan? Ustaz kita belajar ni secara direct. Tuan-tuan hari ni belajar sikit, tuan-tuan terus amal, kan? Orang pergi mengaji luar negeri sebagainya, dia habis mengaji, baru dia balik, baru dia ni.
Itu beza dia. Sebab tu tuan-tuan sebenarnya lebih baik daripada kami sebenarnya, memandangkan keadaan tuan-tuan orang yang belajar dalam konteks dan terus laksanakan. Jadi semua isyak dah buat lah satu kan. Kalau pergi universiti kuliah, habis kuliah ada setengah tu duduk makan lagi, surau tak pergi tak kan, contoh kan. Sebab tu kita kena faham. Kita tengok ulama-ulama dahulu kenapa. Contoh Imam Abu Hanifah, dia menulis kitab. Dia menulis kitab ni tuan-tuan menggunakan tangan, bukan pakai komputer. Kalau tulis tangan ni agak-agak macam mana? Maknanya dia telah menghafal. Dia ni anak murid Imam Syafi'i. Dia ni telah menghafal dan dia telah lakukan benda yang dia telah belajar, baru dia tulis. Sebab tu dia boleh tulis, tak ada salah. Ini hebat Imam Abu Hanifah, salah satu ulama muktabar kan. Tapi hari ini kan, ustaz hari pun menulis pakai komputer, salah edit kan, tak susah. Tapi orang dulu dia buat dan dia tulis tu, dia dah lakukan kan. Ini hebat ulama-ulama terdahulu, insyaAllah. Sebab tu perkara-perkara ni kita perlu fikirkan insyaAllah. Okey, jadi kita kena pegang dengan hati kita. Dan makna Islam itu ialah ibarat daripada iz'anun dan taslim, yakni menjunjung dan menerima barang yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Semua sekali kena buat. Apa Nabi besar kena buat, tak boleh pilih-pilih. Ada setengah orang dia pilih hak mana selera dengan nafsu dia, dia buat. Tak. Hak tak selera dengan nafsu, dia tolak. Ini salih, tak boleh pakai. Ini kita kena faham. InsyaAllah boleh tak? InsyaAllah. Ada lepas ustaz ni semua hebat-hebat kan. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita buat kan. Dan kalau boleh, kalau kita ada kekuatan, ajak orang datang. Kerana kita ajak orang datang masjid, kita dapat pahala. Dia solat tu kita dapat pahala, dan tak rugi sikit pun untuk dia. Jangan risau. Bukan kita ambil pahala dia tahu, tapi Allah bagi pada kita. Kalau kita ada kawan sahabat kat rumah ke siapa ke, panggil dia kan, mari duduk masjid kan, lepas tu dengar majlis ilmu, kan lama pun kan, lepas isyak balik kan lama pun kan. Daripada kita duduk sembang kat rumah tu tak habis-habis sembang pun, tak tahu penghujung kan. InsyaAllah. Dan tempat Islam itu daripada iman, iaitu di dalam hati dan lidah dan segala anggota, kerana tiap-tiap tasdik dengan hati itu dinamakan taslim. Dan setiap Islam, tempat Islam ni ialah iman. Apa dia iman, Allah? Iman ni keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia yakin, benar-benar yakin kan. Dia tahu Allah Ta'ala ni ada, Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, Allah Ta'ala yang mematikan kita. Semua tu dia tahu. Bila dia pegang hak ni, dia selamat. Selagi dia tak pegang hak ni, dia tak selamat. Ni kita perlu faham. Jadi jadilah orang yang pegang, yakin dengan Allah. Sebab tu peringkat iman ni ada tahap-tahap dia. Ada orang dia percaya je, dia percaya Allah ada, tapi dia buat dosa. Satu. Yang kedua, dia yakin Allah ada, tapi dia buat juga dosa kan. Sebab dia masih lagi tak apalah, buat sikit dosa, nanti taubat balik, dia kata waliyazubillah. Contoh itu kan. Allah yusta'ud, mana minta jauh. Allah nasya'lah. Batu orang
Yang ketiga ialah orang yang dipanggil ainul yakin. Dia yakin dengan mata hati dia. Hati dia tahu Allah ni memang ada. Dia yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi sayangnya dia rasa di peringkat itulah baru dia akan sampai dekatlah dengan Tuhan. Tapi belum sampai tahap yang sebenarnya. Yang keempat iaitu paling tinggi, itu dipanggil hakul yakin, iaitu yakin dengan sebenar-benar yakin, iaitu kebenaran yang yakin. Bila sampai tahap ni, maka dia tak peduli dah apa orang kata ke, apa yang dia nak beritahu, apa yang dia nak amal. Dia yakin dengan ilmunya, maka dia. Sebab tu kita belajar ilmu ni, kita kena yakin dengan ilmu kita. Ada orang tok guru pergi rumah anak murid, tok guru pergi rumah anak murid, ada satu kisah kan. Sampailah anak murid ini mengaji habis khatam, akhirnya dia nak balik, dia buat majlis rumah dia kan. Maka jemputlah tok guru pergi rumah dia kan. Bila jemput ni sampai tepi sungai, maka tok guru dia tanya, macam mana nak pergi rumah awak sungai ni kan. Maka jawab anak murid dia, saya amal apa tok guru ajar. Faham? Maknanya dia boleh jalan atas air, tuan-tuan. Ni orang yang hebat. Tapi tok guru dia sendiri pun kata, macam mana dia nak pergi. Nampak tak? Sebab dalam diri dia, dia yakin dengan ilmu tok guru dia bagi. Sedangkan guru dia sendiri pun tidak tercapai maksud tersebut. Ni kita orang hebat lah. Macam kisah kan, orang-orang yang hebat. Seperti siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ni salah seorang Nabi yang ciptakan ilmu, cukup alim. Selepas dia baca khutbah Jumaat kan, maka dia turun daripada mimbar. Bila turun mimbar, waktu dulu dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia panggil hari Sabtu, zaman dulu. Maka Nabi Musa ni didatangi oleh anak murid dia. Ya Nabi Allah, wahai guruku, ada lagi tak orang yang lebih alim daripada kamu? Maka jawab Nabi Musa, tak adalah. Apa yang dia jawab tu bersandarkan kerana dia ialah Nabi. Betul lah kan? Bukan dia riak, jangan salah faham. Tapi berdasarkan kerana dia seorang yang Nabi, yang diutus oleh Allah Ta'ala kan. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, wahai Musa, sebenarnya bukan kamu yang paling alim. Terkejut Nabi Musa kan, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Allahu Akbar kan. Nabi Musa ni bila dengar perkara itu, maka Nabi Musa tanya, siapa ya Allah? Kalau kamu nak tahu, maka kamu pergi satu tempat, kamu bawa seekor ikan yang mati kan, seekor ikan yang mati kan. Ikan ni dah mati dah, dan kamu berhenti di setempat yang mana tiba-tiba ikan yang kamu bawa mati ni akan tiba-tiba hidup, dan dia lompat, dia masuk dalam laut kan. Maka disitulah adanya orang yang paling alim di antara kamu kan. Maka Nabi Musa pun jalanlah dengan seorang pembantunya. Saya lupa nama pembantu dia tu. Ada seorang kan. Ni zaman Tok Guru cerita. Lazal.
Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Jadi itulah tuan-tuan. Maka selepas itu Nabi Musa pun berjalan dengan pembantu dia, itu anak murid dia. Anak murid dia bukan hebat, bukan sebarangan orang, bukan macam kita, orang yang mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa. Nabi Musa ni orang yang cinta ilmu, dia suka ilmu. Maka berjalanlah Nabi Musa. Berjalan sampai satu tempat, penat, dia pun berhenti rehat. Bila berhenti rehat ni kan, pembantu dia ni yang bawa makanan ni, tiba-tiba ikan tadi lompat. Dia pun pelik, macam mana ikan ni boleh lompat? Sudah ikan ni dah mati, lompat sampailah jatuh atas pasir, tiba-tiba menggelopoh masuk dalam laut. Maka waktu itu Nabi Musa tak tahu. Yang tahu cuma pembantu, dan pembantu pula tak tahu apa yang Nabi Musa tahu. Maka selepas rehat, maka mereka, Nabi Musa dan pembantunya pun berjalan. Kata ulama, Nabi Musa ni tuan-tuan, dia sanggup berjalan walaupun lebih daripada 80 tahun untuk mencari ilmu. Ini hebat Nabi Musa. Kan? Kita hari ni kan, bukan jauh pun, dekat masjid kan, tak mau orang menjaga kedai buku, orang ni ustaz dia bincang dengan sahabat-sahabat, buat menulis kitab dan macam-macam.
Dia kata bankrupt lah, tak boleh buat apa. Pelik modal pun nasib baik rezeki ya. Sekarang ni orang meniaga buku tuan-tuan, cukup dahsyat. Tak ada orang minat nak baca buku sekarang. Ilmu agama orang tak baca. Sekarang Ustaz jumpa dengan sahabat ni muzakarah semalam pun, pagi semalam. Mereka bincang. Semua ni penulis-penulis yang bertaraf PhD, memikirkan macam mana tak boleh buat apa kan. Keluar modal banyak, beli tu beli ni, dah sekali tak ada apa, cukup modal. Sebab orang sekarang ni tak minat pada membaca. Dia cukup baca apa? Dah dalam ni. Itu masalah kita kan. Baca WhatsApp, maklumat tak daripada mana, kita pun terus percaya, akhirnya rosak. Sepatutnya kita ni bila sampai maklumat kat kita kan, dia panggil tabayun, kaji dulu kan. Nak kaji ni kita kena kaji dengan apa? Dengan akal ke dengan apa? Kan? Mestilah dengan rujuklah dengan kitab. Betul ke tidak benda ni? Ada tak dalam hadis Nabi? Kan? Ustaz nak main mengajar pun semak dulu kitab. Apa nak ajar hari ni kena tengok dulu. Duduk dalam kita sorang-sorang tu bukan apa. Tengoklah kan? Takut kita tersasar. Lepas tu kita kena ingat, kalau silap kita beri ilmu pada orang, kesannya kita nak jawab dengan Tuhan di akhirat sangat-sangat bahaya. Ini kita kena faham. InsyaAllah. Maka Nabi Musa ni jalan punya jalan sampai satu tempat, penat lah. Bila penat berhenti nak makan. Maka Nabi Musa tanya, wahai pembantu, bawa makanan yang kita bawa tadi, kita nak makan. Maka jawab pembantunya, wahai guruku, dia panggil guru, walaupun itu Nabi dia. Ikan yang kita bawa tadi, tiba-tiba dia melompat daripada bekas dan dia masuk dalam laut. Allah. Kalau agak-agak kita ni marahlah pembantu kita. Kan? Kenapa kamu tak cakap? Mesti kita kata gitu kan? Tapi Nabi Musa ni dia tak kata apa. Kan? Maka Nabi Musa kata, tak apalah, kita patah balik, kita cari tempat yang kita jumpa, yang ikan tadi. Kenapa? Kerana di situlah wahyu Allah mengatakan ada ulama duduk situ. Baru mata dia tahu. Maka berjalanlah patah balik. Jalan sampai tempat tersebut. Bila sampai tempat tersebut kan, Allah beri petunjuk padanya. Dia tengok di pada pasir itu ada orang tidur. Logik tak ada orang tidur atas pasir kan? Tidur atas pasir. Dan kata ulama, dan dia selimut pula dengan tutup muka kan. Ulama kata dia tutup muka. Bila dengar perkara itu, Nabi Musa pun beri salam, Assalamualaikum. Maka jawab orang yang paling alim tadi, siapa tuan? Tahu tak? Nabi Hadir. Nabi Hadir ni seorang orang yang Nabi lagi alim, dan dia mempunyai ilmu laduni. Ini kita kena tahu. Maknanya ilmu yang ada pada Nabi Hadir ni lebih tinggi dari berbanding Nabi Musa AS. Walaupun dia tidak dimasukkan dalam kategori 25 orang Rasul yang wajib kita percaya, tapi itulah sebenarnya. Sampai hari ini ulama buat kajian, Nabi Hadir ni adakah wafat ataupun tidak, wallahualam, tak jumpa. Ustaz pun tak boleh bagi jawapan sampai hari ini.
Sebab tu kalau orang belajar ilmu tarekat, kalau hak betul, dia mesti sampai itu. Selepas Rasulullah, Nabi Ibrahim sebagainya tu, ya. Kita mengaji sampai Rasulullah, ya kan? Sampai situ je. Tapi mereka ni ada lagi hak atas. Ini orang hebat. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain-lain. Mereka ni orang yang hebat. Maka apa berlaku? Dia pun jawab, waalaikumsalam. Kan? Dia tanya, man anta, siapa kamu? Maka jawab Nabi Musa, saya Musa. Kan? Kenapa Nabi Musa tak kata dia Nabi Musa? Sebab Allah dah beritahu bahawasanya ada lagi orang yang lebih berilmu pada dia, maka dia rendah diri. Ni Nabi. Maka Nabi Musa kata, dialah Musa. Maka Nabi Allah pun cakap, anta ya Nabi Allah. Baru dia jawab, benar, saya Nabi Musa. Apa hajat kamu mari sini? Dia tanya. Hajat saya ialah untuk belajar ilmu yang ada pada Tuhan. Kan? Kerana Allah beri wahyu, dia kata, awak lebih alim daripada saya. Maka Nabi dia pun jawab, wahai Nabi Musa, sesungguhnya ilmu yang ada pada kamu itu hebat, tetapi apa yang aku ada ilmu ini tidak ada pada diri kamu. Nampak? Maka Nabi Musa jawab, saya nak belajar ilmu ni daripada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun setuju, tapi dengan syarat. Apa syarat Nabi Khidir bagi tahu? Kamu jangan komplain ataupun kritik apa sahaja yang aku lakukan sepanjang kamu menuntut ilmu dengan aku. Ini syarat dia. Nabi Musa pun kata, okey, saya setuju. Bila setuju, maka semua orang jalan. Nabi Khidir, Nabi Musa dan pembantu, 3 orang. Jalan, tiba-tiba sampai tepi pantai, ada seorang hamba Allah sedang bawa perahu. Sini orang panggil apa? Sampan. Sampan. Bila sampai di situ, dia beritahu, Assalamualaikum, boleh saya nak tumpang, nak pergi seberang sana. Maka jawab pemandu ni, mungkin dia kenal Nabi Khidir ni, dia kenal orang yang soleh. Tak apa, naik je, tak perlu bayar apa-apa. Jawab orang yang nak bawa sampan tadi. Maka naiklah mereka dalam perahu tersebut. Bila sampai di tengah-tengah lautan, tiba-tiba apa berlaku? Kan? Nabi Khidir ni tiba-tiba ambil benda, nak cucuk, nak bocorkan perahu tersebut. Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi Musa kata, kenapa kamu nak tepuk ni? Sudah. Jadi Nabi Musa kata gitu, wahai Musa, apa janji kamu dengan aku? Baru dia minta maaf. Okey, sorry, lain kali aku tak buat lagi. Maka jalan sampailah seberang laut semua. Tiba-tiba jalan kaki, jalan dalam kawasan perkampungan. Tiba-tiba ada seorang budak tengah main-main. Tiba-tiba Nabi Khidir ni bunuh budak. Kenapa kamu bunuh dia? Lagi sekali. Kan? Maka jawab Nabi Khidir, wahai Musa, apa janji kamu dengan aku? Dia minta maaf. Sekali ni kalau aku buat lagi, komplain lagi kamu buat, aku tak akan, kita putuslah cakap tu. Janji dia. Maka jalanlah. Jalan sampailah satu perkampungan. Dalam kampung ni semua orang kaya, tapi semua kedekut. Kan? Orang kaya tapi kedekut semua. Kan? Tiba-tiba ada satu rumah ni benarkan Nabi Khidir masuk dalam tu. Maka duduklah dia kat situ. Bila duduk, Nabi Khidir tengok rumah tu macam
dindingnya dah nak roboh sikit. Faham? Maka Nabi dia ni bila melihat, dia pun tolong bantu orang yang miskin tadi, kan, buatlah balik rumah dia, sampailah rumah dia jadi cantik, sempurna. Jawab Nabi Musa, Nabi Khidir, kamu ni ambil upah ke apa? Pula dah. Baru Nabi Khidir kata, wahai Musa, kita putus setakat ni. Sebab dia sendiri tadi kan, wahai Musa, kita putus setakat ni. Selepas tu baru dia terang, wahai Musa, tahukah kamu kenapa di dalam perahu sampan tadi aku tebuk perahu tersebut? Maka jawab Musa, tak tahu. Maka jawab Nabi Khidir bahawasanya sebab aku tebuk perahu tersebut kerana ada seorang raja yang zalim berada di seberang laut tersebut, dan dia telah mengarahkan tenteranya untuk mengambil perahu-perahu yang elok ni untuk dijadikan mereka, supaya orang kampung ni, kawasan tu miskin. Nampaklah. Jadi aku tebuk kapal tu supaya perahu tersebut, supaya orang tentera tadi tak ambil perahu yang bocor tadi. Nampak? Allah Akbar. Ni ilmu laduni dia panggil. Tak terfikir oleh akal manusia. Satu. Yang kedua, wahai Musa, kenapa aku bunuh budak lelaki yang kecil tadi? Maka jawab Nabi Khidir terang pada Musa, wahai Musa, sesungguhnya budak tadi sebenarnya datang daripada keturunan yang mulia, daripada nenek moyang mereka ulama-ulama hebat. Tetapi aku takut kerana budak yang kecil seorang ni, maka aku bunuh dia kerana mencemarkan maruah keluarga mereka ini. Ini hebat. Bayangkan, ini orang ilmu tasawuf, dia ngaji. Bayangkan, tiba-tiba sebab tu kita hari ni kita tengok ada orang anak tu imam tapi masalah. Betul. Ada orang anak ulama tapi tengoknya masalah. Ada anak orang tu moderator, apa nama dia panggil, penceramah motivasi, tapi anak dia sendiri bermasalah. Kan? Kenapa? Sebab dia tidak beramal dengan ilmunya. Tapi sebelum mencemar maruah seorang keluarga orang yang hebat, maka dia bunuh. Nampak? Dua. Yang ketiga, wahai Musa, tahukah kamu kenapa aku repair rumah orang yang rosak tadi? Cuba kamu fikir, orang di perkampungan tu semuanya orang kaya tapi kedekut. Tapi yang seorang ni je yang bagi kita duduk, dan dia ni pula menjaga 2 orang anak yatim. Dan di dalam rumah anak yatim itu apa berlaku? Orang tua tu jaga harta anak kepada orang yang kaya, dan dia tak ambil 1 sen pun daripada duit tu, walaupun untuk repair rumah dia yang buruk. Ni orang yang jaga dia punya tingkah laku. Ini hebatnya Nabi Khidir. Kan? Apa kesimpulan tuan nampak dalam bab cerita Ustaz bagi? Boleh fikir? Siapa boleh fikir? Sikit 2 minit. Siapa boleh fikir? Kesimpulan yang kita boleh ambil dalam cerita tadi adalah menunjukkan Nabi Musa tidak sabar dengan apa yang telah berlaku. Allah sebut dalam Al-Quran, sekiranya Nabi Musa itu sabar, maka dia akan beroleh ilmu tersebut. Sebab tu Allah kata ada orang yang lebih hebat daripada itu. Sebab tu orang yang sabar ni tuan, orang yang darjatnya sangat tinggi. Ini hebat. Sebab tu orang sabar ni orang mati akan.
Tahu orang tiakat. Orang nak jatuh dia tak tahu nak buat macam mana. Sebab dia tenang dia, jiwa dia cool. InsyaAllah cukuplah tu sasa masa yang diberikan. Okey. Jadi kesimpulannya iaitu keimanan, keyakinan kita kepada Allah, akidah kita biar mantap, maka akhirnya iman dan Islam itu akan terjawab. Maka selesailah masalah kita dari sudut ilmiah. InsyaAllah itu saja sasa. Kalau ada soalan, saya buka soalan. Kalau tak ada, saya nak tutup. Ada? Ada? Siapa? Repair rumah orang. Repair rumah orang. Ada 3 ya. Okey. Jadi itulah Jadi kita perlu faham, insya-Allah itu saja yang baik pada Allah SWT, yang lemah atas kemanusiaan, tetap atas kafarah dan surah wal asr. Subhanallah hamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.